Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita sambung kembali pelajaran sains kita iaitu 7.2 gangguan kepada koordinasi badan. Awak boleh refer buku teks muka surat 152. Okay. Apa yang kita nak belajar dalam tajuk ni? Okay, gangguan kepada koordinasi badan. Koordinasi badan ni di sini bermaksud sistem kawalan badan. Koordinasi badan bermaksud sistem kawalan badan. Okey? Maksudnya apa yang berlaku pada sistem kawalan badan kita. Okey. Koordinasi dalam badan kita sebenarnya, okey. Koordinasi dalam badan kita sebenarnya boleh terganggu oleh pelbagai faktor. Okey, sistem badan lah. Bila sebut koordinasi macam susah nak faham kan? Kita kata sistem badan lah. Contohnya apa dia? Sistem badan. Mungkin gangguan kepada sistem pencernaan, okay? Sistem pergerakan, sistem pertuturan, okay? Macam mana cara kita bercakap, macam mana kita bergerak, macam mana cara kita berfikir. Okay? Okay, boleh disebabkan oleh pelbagai faktor. Antara faktor utama yang menyebabkan gangguan ini adalah pengambilan dadah yang di luar kawalan. Pengambilan dadah yang berlebihan tanpa saranan daripada doktor. Okey? Okey, apa dia dadah? Sebab kita dah sebut pasal dadah, kita nak tahu lah apa dia dadah. Dadah adalah merupakan satu bahan kimia yang boleh mengganggu fungsi neuron. Mengganggu fungsi neuron ni dia mengganggu sel saraf kita. Okey? Macam mana cara dia ganggu? Dengan cara melambatkan, dia slowkan pergerakan impuls di dalam neuron. Jadi maksudnya impuls nak bergerak di sepanjang sel saraf tu terganggu, lambat. Okay? Bukan saja boleh menyebabkan kegagalan ataupun gangguan koordinasi badan, dadah juga boleh menyebabkan ketagihan. Maksudnya kita bergantung pada dia. Kalau tak ambil dadah, kita jadi macam tak boleh senang duduk. Macam tu maksud dia. Okay? Okay, kita tengok lagi apa yang nak belajar. Okay. Seterusnya kita nak tahu apakah jenis-jenis dadah. Okay? Okay, kita kena tahu sedikit lah jenis-jenis dadah ni lah. Okay, jadi untuk ini, cikgu dah highlightkan perkataan dengan warna hijau kat dalam tu. Jadi warna hijau tu nanti yang awak balik awak akan salin ke dalam nota awak. Okay. Contohnya saya nak awak buat macam ni. Jenis-jenis dadah. Okay. Tulislah 1, 2, 3, 4. Nak buat kotak boleh, nak buat bulatan pun boleh. Tak ada masalah. So awak tulis. Dadah yang pertama adalah jenis penenang. Jenis penenang, apa tindak balas dadah jenis penenang ni? Menghalang atau melambatkan pergerakan impuls. Okey? Menghalang ataupun melambatkan pergerakan impuls. Pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Contohnya kalau kita berlakunya kemalangan, kan? Kalau kemalangan mungkin seseorang tu akan dalam kesakitan kan. Jadi untuk mengurangkan rasa sakit tadi, doktor akan suntikkan dadah jenis penenang dalam dos yang selamat lah, supaya mungkin patient tu akan rasa tak sakit ataupun dia akan tidur. Jadi dia lebih mengurangkan kesakitan dalam badan, ya. Contoh barbiturat dan juga alkohol. Okay. Dadah ni elok kalau kita gunakan sekiranya dalam jumlah yang betul. Kita gunakan dengan cara yang betul. Yang masalahnya apabila kita gunakan tanpa saranan, tanpa kawalan daripada doktor. Okay. Dadah yang jenis kedua adalah dadah jenis perangsang. Dadah jenis perangsang ni dia mempercepatkan pergerakan impuls. Awak hanya salin perkataan yang warna hijau tu saja, ya. Mempercepatkan pergerakan impuls. Okay. Contoh amfetamina dan metamfetamin. Nak sebut pun susah juga.
dadah jenis perangsang ni. Jadi orang tu akan sentiasa rasa yakin, rasa confident, dia rasa macam segar. Ada juga jenis yang macam tu. Dadah yang ketiga adalah jenis inhalan. Itu inhalan ni bahan yang kita sedut melalui pernafasan. Okey, boleh disedut menerusi pernafasan, menyebabkan halusinasi. Halusinasi tu dia nampak benda-benda yang bukan-bukan. Menyebabkan kerosakan otak, paru dan juga ginjal. Contohnya ialah pelarut dan bahan gas. Contohnya kalau seseorang tu menghisap atau menghidu gam. Contohnya lah, dia akan merasa halusinasi dan lama-lama otaknya boleh rosak. Yang seterusnya adalah halusinogen. Okay. Dadah jenis ini mengubah laluan impuls dalam otak. Dia ubah. Laluan impuls tu patutnya pergi ke A, dia ubah pergi dekat B. Okay. Menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi. Menjejaskan persepsi tu maksudnya, contohlah, kalau orang tu drive kereta, dia tak boleh drive dengan lurus. Dia akan bawa kereta dengan terhoyong-hayang. Tu maksudnya menjejaskan persepsi. Okay. Menjejaskan koordinasi otot. Okay, kalau dia berjalan pun otot dia tak stable, maksudnya dia akan jalan terhoyong-hayang. Menyebabkan dia terdengar suara-suara dan terlihat objek-objek yang tak wujud. Dia nampak benda pelik-pelik, dia hayalkan benda yang pelik-pelik. Contoh, ketamin dan LSD. LSD tu adalah singkatan daripada diethylamida acid lysergic. Okay? Ni. Jadi, awak kena tahulah juga contoh-contoh dadah dan juga jenis-jenis dadah. Okey. Habis yang ni. Terusnya kita tengok yang ni tak ada apa sangat. Awak baca je, tak masalah. Dan kita terus kepada kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Kita fokuskan kepada koordinasi badan. Untuk bahagian ni, saya perlukan awak buat nota macam ni. Terpulang. Nak buat bentuk kotak boleh, nak buat bentuk bulatan boleh, nak buat bentuk macam ni tak kisah, terpulang. Ini contoh. Okey, awak bagikan kepada 4 kotak. Okey, kita tengok contoh yang pertama lah, ketidakseimbangan hormon. Okey, macam tadi juga, awak hanya salin perkataan yang saya highlightkan warna merah itu sahaja. Okey, ketidakseimbangan hormon. Okey. Kita baca yang saya highlight warna merah. Pertumbuhan melampau. Maksudnya badannya terlalu besar. Atau tidak berlaku perkembangan tisu. Okey. Jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitary. Katalah kelenjar pituitary kita rosak. Mungkin boleh menyebabkan pertumbuhan badan yang terlalu melampau. Ataupun tidak berlaku perkembangan. Mungkin terbantuk terus, mungkin besar sangat macam gasi. Okey, itu kalau berlaku pada kerosakan pada sistem pada kelenjar pituitary. Perkembangan seks sekunder akan terbantut jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Ini adalah gangguan ketidakseimbangan hormon. Maksudnya hormon dalam badan kita ni tak boleh terganggu. Dia mesti seimbang. Kalau terganggu, akan adalah masalah. Okey. Yang poin yang kedua, mungkin badan akan jadi terlalu besar dan tinggi. Mungkin badan akan jadi terlalu kurus. Kan kadang-kadang kita tengok orang tu dia makan banyak. Dia kata dia makan banyak. Tapi tak gemuk-gemuk. Mungkin dia ada gangguan pada sistem hormon dia. Okey. Dia akan sentiasa rasa murung. Rasa macam murung tu macam tak happy, sedih. Dan kurang daya ingatan. Dia tak boleh nak belajar. Kalau belajar pun cepat lupa. Macam itulah. Kurang daya ingatan. Otak dia terjejas. Pemikiran dia. Okey. Seterusnya, pertuturan tidak jelas. Okey.
Ini adalah lebih kepada alkohol, yang difokuskan kepada alkohol. Alkohol menyebabkan, alkohol memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum otak. Alkohol tu dia akan efek cerebrum, iaitu cerebrum tu bahagian otak yang paling besar. Cerebrum inilah bahagian yang akan mengawal pertuturan. Jadi kalau dah terganggu, jadi kita cakap pun macam tak betul. Seseorang tu akan meracau dan cakap yang tutur bicaranya tak jelas, dan dia akan merapu-rapu lah macam tu. Seterusnya, tindakan refleks yang lambat. Melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. So, tindakan refleks yang agak lambat. Kalau dia nak berjalan pun, dia berjalan dengan perlahan. Kalau dia sedang memandu kereta, kalau dia nampak sesuatu objek melintas depan dia, dia tak boleh berfikir dengan baik, dan dia akan lambat memberhentikan kenderaan, ataupun dia lambat nak tekan brek kereta dia, macam itulah. So, tindakan refleks yang lambat. Seterusnya, hilang keseimbangan. Pengambilan dadah dan minuman beralkohol menyebabkan koordinasi otot lemah dan mengakibatkan cara berjalan tidak betul, terhuyung hayang dan hilang keseimbangan badan. Ni awak salingkan dalam kotak ni tadi, awak salingkan dalam ni. Lagi sekali cikgu ingatkan, awak hanya tulis perkataan yang saya highlightkan saja. Kita nak ringkaskan, tak mau tulis banyak-banyak. Seterusnya, kita tengok kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental. Tadi pada koordinasi badan kan? Ini kepada fizikal dan mental. Macam tadi juga, buat macam ni, kotak yang sama. Kita bagikan kepada 4 kotak. Hanya tulis perkataan yang saya boldkan saja di dalam kotak. Kita tengok sama-sama. Sirosis hati. Sirosis hati berlaku akibat pengambilan minuman beralkohol. Lebih kepada minuman beralkohol. Highlightkan sikit. Alkohol yang berterusan lah. Kalau orang tu ambil sekali 2, tak ada masalah. Tapi kalau dia kerap ambil. Hati akan mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Sebab organ hati ni menjalankan banyak fungsi penting. Jadi kalau hati tak boleh berfungsi dengan baik, akan adalah berlakulah masalah-masalah nanti. Seterusnya, kita boleh tengok gambar kat sini macam mana gambar hati yang sihat dan gambar hati yang telah mengalami sirosis hati. Hati dia jadi macam keras tu. Seterusnya, ulcer perut. Ini lebih kepada alkohol. Satu keadaan selaput di dalam perut mengalami luka. Selaput dalam perut mengalami luka. Ulcer tu macam luka. Alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid. Sebab apa dia luka? Sebab alkohol ni menyebabkan perut tu menghasilkan lebih banyak asid. Asid kan menghakis. Bila menghakis, luka lah. Seterusnya, perlakuan ganas. Ada 2 sebab perlakuan ganas. Kalau dadah, contohnya amfetamina, dia akan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme badan. Jadi pengguna akan jadi lebih ganas. Itu yang sebabkan ganas tu. Kalau seseorang yang meminum alkohol, dia akan mabuk dan hilang kewarasan. Dan seterusnya, halusinasi. Dadah seperti ganja mengganggu fungsi otak. Mengalami halusinasi paranoid atau perasaan syak wasangka. Dan takut terhadap orang lain. Dia membayangkan benda yang tak ada.
Dia bayangkan benda-benda yang tak ada. Mungkin kalau kita tak nampak hantu, mungkin bila dia mengalami halusinasi, dia nampak hantu ke, dia nampak ada orang nak bunuh dia ke. Okey, macam-macam lah. Okey, yang tu. Seterusnya kita pergi tengok 7.3 iaitu minda yang sihat. Apa maksud minda? Minda yang sihat ialah keupayaan otak untuk menakul dan berfikir, iaitu mampu membuat pertimbangan yang logik sebelum tindakan diambil. Maksudnya kita boleh fikirlah. Kita boleh berfikir dengan waras. Okey. Individu yang mempunyai minda yang sihat mempunyai macam mana dikatakan minda yang sihat tu? Adakah saya ataupun kita mengalami ada minda yang sihat? Okey, ini adalah ciri-ciri minda-minda yang sihat. Yang pertama, boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar. Kita boleh timbang baik, buruk. Kalau saya buat benda ni, apa kebaikan saya dapat? Apa keburukan yang saya akan dapat? So, boleh berfikir. Okey. Mampu mengesan rangsangan dan bergerak balas dengan sewajarnya. Kita mampu mengesan rangsangan. Okey. Kalau orang cubit tangan kita, kita boleh rasa sakit kan? Tu maksudnya minda yang sihat. Boleh mengingati peristiwa silam, peristiwa sedih, gembira, semua kita mampu ingat. Kita sanggup menerima cabaran. Mampu membezakan betul yang salah. Kita bertanggungjawab. Hidup tenteram dan mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan. Bebas daripada prasangka. Berfikiran terbuka dan tidak emosional. Dan mampu menakul. Menakul ni maksudnya mampu berfikirlah. So, yang ni awak buatkan macam ni. Apakah minda yang sihat? Salin yang tadi kan. Apakah minda yang sihat? Awak tulis kat sini. Lepas tu ciri-ciri minda yang sihat, awak catat, awak buat peta bulatan macam ni. Masukkan isi-isi ni tadi ni dalam kotak ni ya. Dan seterusnya, faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan minda kita? Pertama sekali, penyalahgunaan dadah. Okey. Kecederaan kepada bahagian otak ataupun jangkitan mikroorganisma, patogen, kemalangan ataupun tumor. Tumor ni ketumbuhan. Okey. Ni adalah perkara-perkara yang boleh menjejaskan otak kita, fikiran kita. Mungkin otak kita cedera, gegaran ke, aksiden, jatuh motor, otak kita bergegar. Okay? Mungkin ada jangkitan kuman dekat otak kita. Mungkin jangkitan patogen. Patogen ni bakteria yang boleh menyebabkan kita sakit. Okay? Seterusnya, mungkin disebabkan pengambilan minuman alkohol secara berlebihan. Jadi, bila kalau minum alkohol banyak sangat, kita dah mabuk, tak boleh fikir dengan bagus. Lepas tu, mungkin juga ketidakseimbangan hormon semasa haid dan sindrom pra-haid dan juga selepas putus haid. Ni lebih pada kaum perempuan lah. Okay? Hormon dia tak seimbang. Mungkin masa dia haid, mungkin masa dia sebelum haid, ataupun mungkin dia selepas dia putus haid, menopause. Seterusnya, tekanan mental. Ini sakit jiwa, tekanan mental. Mungkin masalah ke. So, dia mendapat gangguan mental, tekanan mental dan juga faktor penuaan. Apabila kita semakin tua, kita dah tak mampu nak fikir dengan baik. Okay? Kita mungkin dah lupa banyak benda-benda yang dahulu kita buat. Okay? Mungkin kita dah nyanyuk. Macam tu lah penuaan faktor-faktornya. Okay. Yang ni pun awak salin. Salin yang ni, yang rajah ni. Sebagai nota. Okay. Dengan ini, kita pun sebenarnya dah habislah bab 7. Okey, buat dulu nota yang cikgu bagi ni. Nanti cikgu akan susulkan dengan latihan sedikit.